حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi untuk meneruskan pengajian kita bagi mata pelajaran akidah. Okey, murid-murid diminta semua untuk membuka buku teks pada muka surat 13. Kita akan sambung pada tajuk jenis-jenis qada. Qada ni dia ada jenis-jenis dia. Jenis-jenis qada. Qada terbahagi kepada dua jenis. Dia ada dua. Yang pertama adalah mu'allaq. Mu'allaq. Yang kedua adalah mubram. Di muka surat yang belakang ni. Mubram. Yang ni mu'allaq dan mubram. Okey, baik. Kita tengok dulu qada yang mu'allaq, iaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha. Yang ni kita perlu highlightkan, iaitu ia boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Yang ni kita panggil qada yang mu'allaq, iaitu ketentuan yang boleh berubah. Contohnya apa dia? Contohnya adalah berjaya jika berusaha. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maksudnya kita boleh berjaya kalau kita berusaha. Yang kedua adalah berusaha mengubah nasib. Contohnya dia adalah orang yang miskin. Dia sangatlah miskin, tetapi dia berusaha untuk merubah dia punya nasib dia. Qada dia lah. Qada dia ni adalah qada yang ketentuan ke atas. Dia ni orang yang miskin, tetapi dia tetap berusaha. Dia tak mau selama-lamanya dia miskin. Dia berusaha untuk berjaya, untuk jadi yang lebih ada duit ataupun lebih kaya, untuk menjadi kaya. Bila dia berusaha, benda itu boleh berubah? Boleh, sebab ini adalah bergantung kepada usaha kita dan ikhtiar kita. Qada ni boleh berubah. Ini adalah qada yang mu'allaq. Okey, kita buka muka surat. Sebelum tu kita tengok dulu gambar yang di bawah muka surat 13. Dia nak cerita apa? Seorang pelajar, dia berusaha untuk belajar, dia mengulang kaji pelajaran sehinggalah dia berjaya, dan pada peperiksaan dia mendapat 100%. Sebab apa? Sebab dia berusaha untuk mengubah nasib dia sendiri. Okey, tengok muka surat 14. Okey, qada yang mubram, iaitu ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak berubah. Yang ni, benda ni tak boleh dah berubah. Kalau qada yang mu'allaq ni ialah qada yang mubram. Saya qada yang mubram ini tidak berubah. Contoh, setiap manusia pasti akan mati dan setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Okey. Dia nak ubah kata dia ni, dia tak mau mati. Dia manusia biasa, tetapi dia tak mau mati. Dia buat pilah macam mana pun,
dia makanlah ubat apa pun, dia ubahlah apa ciptaan yang Allah buat pun, dia tetap akan mati. Itu adalah ketentuan Allah yang mubram, yang tak boleh berubah dah. Itu adalah ketentuan Allah. Jadi dia tak boleh ubah. Jenis-jenis macam tu dia tak boleh ubah. Yang boleh ubah adalah apa? Yang boleh ubah adalah nasib kita ke atas sesuatu. Contohnya kita miskin, kita berusaha untuk jadi kaya, benda tu boleh berubah. Kalau kita ni duduk dalam kelas, kita duduk kedudukan yang paling merosot atau paling bawah, tapi kita berusaha untuk berjaya, untuk dapat nombor 1. Yang tu boleh berubah. Itu atas usaha kita sendiri. Faham tak? Kita tengok bawah. Kita tengok perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Kita tengok yang mula-mula usaha, doa, tawakal, baik atau buruk, redha. Ini ada 5 perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Untuk memahami qada dan qadar ni, dia berkisarkan 5 benda ni, iaitu usaha, mesti berusaha, berdoa, mesti tawakal, baik ataupun buruk, dan redha. Benda ni mesti ada. Kita tengok dulu yang pertama, apa itu usaha. Okey, buka muka surat 15. 15. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama adalah usaha. Usaha. Yang pertama adalah manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mendapat kejayaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Manusia wajib berusaha. Apa-apa pun kita nak, kita mesti wajib berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar tu benda, ikhtiar tu sama je lah, usaha juga. Mesti berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan kejayaan. Kalau kita duduk saja, goyang kaki sahaja, kita tak akan mendapatkan kejayaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi rezeki kepada orang yang rajin berusaha. Kalau seorang tu dia rajin usaha, dia baca buku, dia mengulang kaji kerjaan, dia mengulang kaji pelajaran, maknanya dia akan boleh berjaya. Kalau orang yang tak berusaha, dia tak mau baca buku, duduk rumah kerja main merayau, tak baca buku langsung, pada cikgu ustazah bagi kerja kat dia, bagi suruh dia tonton video kat YouTube ke contoh, dia tak tonton langsung, dia tak mau belajar langsung. Jadi orang yang macam ni susahlah untuk berjaya sebab dia tak mau berusaha. Okey. Yang kedua, umat Islam tidak boleh berputus asa. Jadi kita ni tak bolehlah berputus asa. Orang Islam tak boleh berputus asa sebab kita mestilah sentiasa berusaha. Apa jadi kat kita pun, kita periksa kali ni kita dapat nombor lah, kita periksa yang seterusnya dapat nombor lah, kita nak putus asa, kita tak mau ngaji lah. Asyik dapat nombor lah, tak dapat nombor 1 pun. Jadi benda ni tak boleh. Kita mesti sentiasa berusaha. Dapat nombor lah, okey, tak apa, bulan depan kita cuba lagi, dapat nombor lah juga. Lagi tahun depan kita usaha lagi, dapat nombor, tengok dapat nombor kedua terakhir. Jadi usaha kita telah membuahkan hasil, jadi kita usaha lagi. Jadi tak boleh berputus asa. Usaha yang ikhlas pasti akan diberkati oleh Allah. Siapa yang dia usaha dengan hati yang ikhlas, insya-Allah akan diberkati oleh Allah. Allah akan bagilah kejayaan, insya-Allah. Yang penting usaha sahaja, usaha dan ikhlas, yang tu sahaja. Contoh, tengok gambar ni seorang budak yang berusaha untuk pergi ke sekolah dengan
menunggang basikal. Itu antara usaha dia untuk pergi ke sekolah. Okey. Buka muka surat 16. 16 ini ada sikit ayat Al-Quran yang menceritakan tentang usaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh, siapa dia yang buat baik ataupun beramal soleh, dia buat baik, dari lelaki ke ataupun perempuan, sama ada lelaki ke perempuan, dia buat baik sahaja sedang ia beriman, sedangkan dia tu dalam keadaan orang yang beriman, bukannya orang kafir, bukannya orang yang tidak mempunyai iman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Allah kata apa? Siapa dia yang berusaha ataupun yang buat baik, Allah akan bagi kehidupan yang baik kepada dia. Allah takkan bagi kehidupan yang buruk kat dia. Yang penting apa? Yang penting dia beramal soleh dan beriman. Beramal soleh dan beriman, Allah akan bagi kehidupan yang baik kepada dia. Okey. Sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik. Allah akan bagi pahala yang atau balasan yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita buat baik, dapat benda yang baik. Kalau kita buat jahat, dapat benda yang jahat. Tengok sikit bawah tu, renungan. Renungan. Orang buat baik dibalas baik, orang buat jahat dibalas jahat. Macam itulah kehidupan kita. Kalau kita buat baik, Allah balas yang baik. Manusia pun balas benda yang baik. Kalau kita buat jahat, Allah balas yang jahat. Manusia pun balas benda yang jahat juga kat kita. Itulah kehidupan kita. Jadi sentiasalah kita berbuat baik. Tengok nombor 2, iaitu doa. Okey, ni benda yang berkaitan juga dengan qada dan qadar. Yang pertama tadi apa dia? Usaha. Yang kedua ini adalah doa. Okey, baca mula-mula. Berdoa adalah senjata orang mukmin. Orang yang tidak beriman, dia tak ada senjata. Orang kafir, dia pun tak ada senjata. Yang ada senjata ni adalah orang Islam yang beriman sahaja. Jadi kita ada senjata, jadi kita gunalah senjata ini dengan baik, dengan kita berdoa kepada Allah apa yang kita nak, dan kita usaha mendapatkan benda tu, kita akan dapat insya-Allah. Orang Islam hendaklah berdoa kepada Allah. Doa kat siapa? Kat Allah. Jangan pergi doa dekat batu, jangan pergi doa dekat patung, dengan doa dekat benda lain. Kita berdoa kepada Allah. Kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Mestilah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Kalau kita doa, mesti Allah dengarnya. Walaupun Allah memakbulkan dia tu dengan cara dia, sama ada benda tu cepat atau lambat, yang tu terserah ke Allah. Yang penting kita doa. Doa saja, siapa yang akan dengar? Allah akan dengar. Kok mana pun Allah dengar. Jadi minta saja ke Allah. Doa yang baik akan dimakbulkan oleh Allah. Kita doa yang baik akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau doa yang jahat, jangan minta benda yang jahat lah. Kita minta benda yang baik sahaja. Umat Islam mestilah bersungguh-sungguh apabila berdoa. Kalau berdoa tu, kita doa sungguh-sungguh. Jangan doa main-main. Okey? Berdoa dan berusaha adalah senjata orang mukmin untuk berjaya. Berdoa dan berusaha.
Kalau kita berdoa saja, tak ada usaha, tak boleh juga. Kalau kita usaha sahaja, doa tak langsung, tak boleh juga. Benda ni semua senjata kepada orang mukmin. Kita tengok bawah situ ada sedikit pantun. Pantun. Anak ayam turun 9, mati seekor tinggal 8. Duduk berdoa penuh harapan, minta Allah jalan ketetapan. Kita minta kepada Allah jalan yang tetap, jalan ketetapan. Sayang-sayang buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya boleh merancang, kuasa Allah yang menentukan. Okey. Itulah pantun kita. Manusia hanya boleh merancang sahaja, yang menetapkan atau menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rancanglah macam mana sekalipun, kalau Allah tidak izinkan, ia tak akan terjadi. Tapi kalau kita rancang dengan baik, disertakan dengan perancangan yang baik dan ikhlas berserta dengan usaha dan doa, jadi insya-Allah Allah akan memakbulkannya. Setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.